Okey. Selamat pagi kepada semua murid. Selamat datang ke PTPR Matematik kali ke-36. Jadi daripada hari Isnin hingga Rabu yang lalu, baru kamu menduduki peperiksaan formatik pertama. Jadi cikgu harap dalam matematik, dalam bahagian matematik, kamu ada cuba untuk menjawabkan soalan. Okey. Dan hari ini kita akan sambung kepada subtopik yang baharu, iaitu set bab 11. Okay, jadi sehingga sekarang ini kita tinggal 3 bab lagi. Okay, kita tinggal 3 bab lagi. Cikgu pun tidak akan tergesa-gesa lagi kerana kita masih ada banyak masa. Jadi cikgu akan go through-kan setiap topik ini dengan lebih teliti. Kenapa? Kerana topik-topik ini adalah yang agak baru bagi kamu. Dan kamu belum pernah belajar dalam sekolah rendah lagi. Jadi itu pun adalah sebab cikgu akan go through-kan dia dengan lebih perlahan. Okay. Jadi, jadi kamu sekarang sudah dalam buku teks muka surat 248. Okay, jadi kita akan lihat. Okay, jadi untuk subtopik 11.1 ini, cikgu hari ini cikgu hanya akan mengajar 2 bahagian dalam subtopik ini saja. Dalam subtopik ini ada 5 bahagian. Jadi cikgu akan ajar 2 bahagian, tinggal 3 lagi bahagian kita akan sambung hari Rabu minggu depan. Okay, jadi pertamanya bahagian adalah kita kena tahu tentang apa itu set. Apa itu set? Dalam kehidupan harian, kita boleh mengelaskan bahan kita semula kepada beberapa kategori, iaitu kertas, plastik, kaca, aluminium, bahan fabrik dan lain-lain. Bagaimanakah kategori bahan ini diwakil secara automatik? Jadi ini adalah cara macam mana kita membahagikan. Jadi bermaksudnya set ini kita boleh katanya dia adalah satu pembahagian. Dia adalah sejenis pengklasifikasikan bahan. Macam inilah kita mengklasifikasikan bahan tu, kita bagi dia kepada kumpulan dia sendiri. Ataupun cikgu ambil satu contoh yang paling dekat dengan kita. Okay, macam dalam kelas, kita agihkan kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan lelaki, satu kumpulan perempuan. Jadi dalam kelas kita ada murid lelaki, ada murid perempuan. Jadi kita ada 2 kumpulan. Jadi itu adalah salah satu cara kita mengklasifikasikan dia. Okay? Okay, kalau kita lihat dekat sini, okay, objek yang mempunyai ciri-ciri sepunya yang tertentu akan dikelaskan dalam kumpulan yang sama. Setiap kumpulan objek itu dinamai sebagai set. Macam kumpulan lelaki dengan kumpulan perempuan. Lelaki adalah set lelaki. Perempuan adalah set perempuan. Itu adalah cara dia. Macam kamu diagihkan kepada pelbagai kelas dalam tingkatan 1, kamu adalah daripada kelas 1E. Kamu adalah set 1E. Kelas yang lain macam set 1A, set 1B, set 1C, itu mereka kumpulan mereka sendiri. Kenapa kamu dalam set 1E? Kerana kamu semua berada dalam kelas 1E. Jadi kamu adalah satu kumpulan. Okay? Dalam kumpulan 1E ini, ada lagi 2 kumpulan. Satu kumpulan lelaki, satu kumpulan perempuan. Jadi kumpulan-kumpulan ini kita boleh bagi penentuannya mengikut apa? Mengikut klasifikasi dia sendiri. Macam kita nak agihkan mengikut jantina ke, kita nak mengagihkan dia ikut ketinggian ke, kita nak mengagihkan dia ikut pelbagai jenis. Ikut umur ke, macam kenapa ada orang tingkatan 2, ada orang tingkatan 1. Mungkin ada satu perkara kamu akan tanya masa kamu sangat kecil-kecil dulu. Kenapa abang boleh pergi sekolah menengah, saya hanya boleh dekat sekolah rendah saja? Kerana umur kamu. Okay? Jadi kalau kita lihat kelas
latih diri dekat sini, kita just go through saja. Kelaskan objek dalam senarai di bawah mengikut pengangkutan darat, laut dan udara. Jadi kereta adalah darat, lori adalah darat, kapal adalah laut, helikopter adalah udara, roket udara, kapal terbang udara, bank adalah darat, bas darat, sampan laut, bot laut, feri laut, belon udara panas adalah udara. Jadi ini adalah cara kita mengkelaskan dia kepada 3 jenis, iaitu pengangkutan udara, pengangkutan laut dan pengangkutan darat. Tiga jenis. Jadi ini adalah cara kita klasifikasikan dia. Jadi ingat murid semua, apa itu set? Set adalah kita membuat kumpulan lah untuk setiapnya. Setiap mungkin kategori dia. Macam mana kita buat kategori dia. Okay? Lepas tu, dah sambung. Okay, muka surat yang sebelah. Bagaimana anda menghuraikan suatu set? Set boleh ditulis dengan menggunakan perihaulan. Ini pertama. Ini adalah pertama. Lepas tu, penyenaraian. Tadi dia buat. Perihaulan ini adalah yang pertama. Lepas tu penyenaraian ini adalah yang kedua. Lepas tu tata tanda pembina set ini adalah yang ketiga. So jadi cara kita menuliskan set itu ada 3 cara. Pertama, kita panggil dia sebagai perihaulan. Kedua adalah penyenaraian. Ketiga adalah tata tanda pembina set 3. Okay, jadi kita lihat. Ini adalah bahagian kedua kita belajarlah. Menghuraikan. Okay, kita lihat. Misalnya, kita boleh menulis warna dalam jalur gemilan dalam set A seperti berikut. Kita lihat. Okay, jadi kita lihat sini. Okay, cara perihaulan dia adalah macam ni. A ialah set yang terdiri daripada warna dalam jalur gemilan. Warna dalam jalur gemilan. Okay, lepas tu, cara penyenaraian, ini adalah cara penyenaraian dia. Yang atas dengan bawah ini adalah menjelaskan. Set A boleh diwakili dengan menggunakan tata tanda set. Dia macam 2 kurungan yang ada tajam di tepi dia lah. Dua belah dia itu. Okay, lepas tu, setiap unsur dalam set dipisah dengan koma. Kamu nampak? Koma. Okay, dalam ada merah, ada putih, ada biru, ada kuning. Okay, lepas tu setiap objek dalam set itu dinamakan sebagai unsur. Merah adalah satu unsur, putih adalah salah satu unsur, biru pun adalah satu unsur, kuning pun adalah salah satu unsur. Okay, lepas tu, macam mana kita tuliskan set A dalam tata tanda pembina set. Okay, set A juga boleh diwakili dengan menggunakan tata tanda pembina set. Jadi ini dia lah. Ini adalah tata tanda pembina set. A sama dengan, kalau kamu lihat yang ini, dia memang ada mirip dengan yang ini. Okay? Tapi yang bezanya dalam kurungan dia ini, dia tukar kepada X dengan, 2 titik ini adalah maksudnya dengan S ialah warna dalam jalur gemilan. Jadi ini kamu akan nampak dia macam adalah gabungan perihaulan dengan penyenaraian dalam tata tanda pembina set. Jadi kamu kena tahu macam mana menghuraikan kalau dalam perihaulan. Macam mana kita menghuraikan kalau dia dalam penyenaraian. Macam mana kita huraikan kalau dia dalam tata tanda
pembina set. Jadi dia ada dalam 3 bentuk. Jadi caranya berlainan. Macam kita makan mie dengan sudu, dengan kapur, dengan chopstick. Cara dia lain kan? Jadi itu adalah pattern dia. Mungkin kalau kamu gunakan sudu, kamu lebih baik kamu potongkan dia kepada kecil-kecil, lebih senang kamu ambil untuk makan. Kalau untuk kapur itu kamu kena masuk kamu angkat dia macam ni. Kalau kamu angkat dia macam ni. Tapi kalau chopstick kamu tepikkan dia. Jadi cara 3 alat ini tak sama. Macam dalam periharan penyenaraian tata tanda pembina set, cara dia tulis pun tidak sama. Okey, jadi ini adalah benda yang kita boleh nampak. Okey, kita lihat kepada contoh satu. Okey, contoh satu. Huraikan setiap yang berikut dalam set dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Okay. Jadi ini kita boleh nampak. Katakan huruf dengan perkataan Malaysia. Katakan set yang diwakili ialah P. Kita biasanya kita perlu buat satu assumption. Kita kena buat satu anggapan. Dalam matematik kita selalu kita gunakan sesuatu huruf membuat sesuatu anggapan. Dia mewakili dia. Macam kalau seperti dalam Google Meet sekarang ni, cikgu gunakan R itu adalah Ryan. J itu adalah J. Lepas tu Naufal itu adalah guna N. Okay, Marilla ini kita gunakan M. Jadi itu adalah kita mewakilkan. Macam kalau kamu lihat sekarang dalam skrin kamu kan. Kalau cikgu tidak sharekan skrin, kamu akan nampak kawan kamu Ryan dia adalah A dalam gambar dia. J adalah J dalam gambar dia. Naufal adalah N. Marilla adalah M. Jadi ini adalah cara kita wakilkan. Jadi sama seperti dalam matematik, bila dia penyelesaian di sini, dia akan wakilkan. Dia akan buat satu anggapan. Okay, perihalan dia caranya adalah P ialah set yang terdiri daripada huruf dalam perkataan Malaysia. Anda mesti ikut. Kalau penyenaraian tu, kamu akan nampak M-A-L-Y-S-I. Kenapa macam tak lengkap? Kerana unsur yang sama tidak perlu diulangi. Macam A, kalau kita lihatlah. A, Jadi dia hanya perlu tulis satu kali lah. That's why kamu akan nampak M-A-L-Y-S-I. Jadi unsur yang sama dia tak perlu ulangkan. Kalau dalam bentuk tata tanda pembina set, kita boleh nampak X dengan X ialah huruf dalam perkataan Malaysia. Kalau kamu lihatlah, di sini. Dia macam dia saling daripada sinilah kepada sini. Okey, dengan S ialah. Jadi, kelas ini adalah cara kita menulis. Adapun cara kita menghuraikan sesuatu set. Okey? Dengan menggunakan 3 cara yang kamu nampak sekarang ni. Okey? Kalau kita lihat yang B, okey, nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okey, kalau mula-mula sama, kita kena katakan, kita kena buat satu assumption seperti apa yang cikgu telah beritahu tadi. Lepas tu, perihalan ni. Q ialah set nombor ganjil yang kurang daripada 20. Tapi kalau cara penyenaraian, dia kena senarai lah. Apa nombor ganjil yang kurang daripada 20?
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 dengan 19. Jadi dia senaraikan. Okay. Kalau dalam tata tanda pembina set, dia memang hampir sama lah. Okay. Tapi dalam tata tanda pembina set, dia boleh singkat. Okay. Kurang daripada. Okay. Okay. Jadi, tata tanda set adalah Q, S adalah S ialah nombor ganjil dan S kurang daripada 20. Kenapa dia tulis dan di sini? Kerana kalau kamu lihat di sini, untuk B ini dia ada 2 syarat. Dia ada 2 syarat. Jadi dalam tata tanda pembina set ini, dia asingkan dua-dua ini. Dia asingkan dua-dua ini. Okay, jadi ini adalah satu cara dia untuk menulis. Adalah satu cara dia untuk menulis. Okay, jangan risau nanti dalam kerja nanti, cikgu akan terangkan lagi. Okay? Jadi, ada masalah? Kalau ada masalah, kamu boleh terus angkat tangan supaya cikgu boleh henti untuk dengar apa masalah anda. Okay, lepas tu, set kosong. Apa itu set kosong? Okay, namakan bulan yang mempunyai 32 hari. Adakah bulan dalam kalender ada 32 hari? Dia ada kan? Dia ada bulan yang mempunyai 32 hari kan? Okay. Jika M mewakili set bulan yang mempunyai 32 hari, maka set M tidak mengandungi sebaran unsur dan dinamai set kosong. Set kosong boleh diwakili dengan simbol. Simbol ini. Ini adalah set kosong. Ataupun kurungan yang kosong. Jadi inilah cara dia wakilkan. Okay. Set kosong juga disebutkan sebagai set no. Okay. Simbol ini dipanggil sebagai pi. Ini adalah simbol pi. Okay. M sama dengan pi. Adapun M sama dengan set kosong. Set no lah ini. Jadi, ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Thank you, Nafa. Okay, jadi kalau tak ada, kita sambung kepada... Okay, thank you, Jay. Kita sambung kepada kerja dalam buku kerja hari ini. Kita sambung ke kelas ini. Okay, jadi kita lihat soalan yang pertama. Okay, sorry ya. Ini adalah dalam buku 1. Adalah dalam buku 1. Ini, buku ini. Buku 1, muka surat 63. Muka surat 63. Muka surat 63. Cikgu cropkan dia dulu. Okay, muka surat 63. Okay. Jadi, kalau tak sempat, angkat tangan saja, inform dengan cikgu. Okay, lepas tu kita lihat soalan ini. Diberi satu senarai nombor. Ini senarai nombor lah. Sisihkan nombor yang diberi kepada kumpulan integer pecahan dengan perpuluhan. Jadi kita asingkan dia lah. Jadi ada A, ada B, ada C. A adalah integer. Okay, jadi kita lihat. 2 ini adalah apa? 2 ini adalah integer. Okay, 2 ini adalah integer. 1/3 adalah apa? Adalah pecahan. 1/3. Okay, lepas tu 5/4. 5/4 adalah titik perpuluhan, adalah perpuluhan. 5/4. 1/3/10 adalah
pecahan. 1, 3 per 10. Okey, ini adalah pecahan. Okey, lepas tu negatif 7 adalah integer, negatif 7. Lepas tu negatif 1,83, negatif 1,83. Lepas tu 56 adalah integer, 56. Lepas tu 11 per 4 adalah pecahan. Okey, sifar 98 adalah perpuluhan dan sifar adalah integer. Okey, jadi inilah jawapannya. Inilah jawapannya. Okey. Jadi cikgu sambung ah. Okey, soalan 2. Okey. Soalan 2, terdapat 12 bulan dalam setahun. Sisihkan bulan-bulan itu berdasarkan nama. Okey. A yang bermula dengan huruf M. Okey, yang bermula dengan huruf M. Okey, adalah apa? March dan Mei. Okey, March dan Mei. Sorry ya. Cikgu kali pertama guna macam ni. March dengan Mei. Okey, March dengan Mei. Okey, lepas tu yang bermula dengan huruf vokal. Apa itu huruf vokal? Huruf vokal adalah A, E, I, O, U. Adakah? Adakah? Ya, April. Apa lagi? O, August. Apa lagi? O, B, October. Okay. August, October. Okay. Lepas tu, yang berakhir dengan huruf B, B-E-R. Okay. September. September, betul. Okay. September. Ada lagi? Oktober. December. Okay, Oktober dulu. Oktober, December. Apa lagi? Ada lagi tak? November. Ya, betul Nafal. November. Okay, jadi ada 4 lah sini. September, Oktober, Disember dengan November. Okay, jadi Tania. Okay, jadi kita sambung kepada yang seterusnya lagi. Soalan 3. Okay, kelaskan objek dalam senarai dibawa kepada perkakas dapur, alat berkebun dan alat tulis. Okay, pisau adalah apa? Pisau adalah perkakas Perkakas dapur. dapur.
Perkakas dapur, pisau. Kuali dan Priok. Okey, okey. Sekejap ada pisau, ada kuali. Ini kita dapat letakkan. Kuali dan periuk. Periuk. Okey. Kalau untuk alat berkebun ada apa? Penyiram, obat Penyiram. pengukur, cangkul. Okey. Penyiram. Pengilan, cangkul dengan pemotong rumput kan? Okey, cangkul dengan si huruf besar. Dengan pemotong. Dengan pemotong. Dengan pemotong rumput. Okey, lepas tu alat tulis ada apa? Pisau, pemadam, salah. Wah, kamu guna Pemadam, pisau untuk alat tulis. protektor, pensel. Okey. Okey, pemandang, protector dengan pensel. Pemadam. Dapatlah. Okey, protector dengan pensel. Pensel. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, terima kasih. Okey, kita lihat muka surat yang seterusnya. Muka surat 64. Okey. Okey. Huraikan set berikut menggunakan perihalan. Okey. Macam mana kita huraikan? Cikgu buat yang pertama dahulu supaya nanti kita sama cuma cuba soalan yang dua nanti. Okey? Okey. Jadi yang ini saya boleh tuliskan dia adalah hari yang bermula dengan huruf X. Okay. Hari yang bermula dengan huruf X. Okay. Selasa dengan Sabtu kan? Hari yang bermula dengan huruf X. Okay, jadi macam mana yang dua ini? Okay, cikgu bagi hints. Yang dua ini adalah poligon. Dia adalah poligon. Empat-empat ini adalah poligon. Dan kita lihat sisi dia. Ini ada 3 sisi, ini ada 4 sisi, ini ada 5 sisi, ini ada 6 sisi. Jadi, dalam soalan ini, dalam jawapan ini kita ada dua pilihan. Kita boleh katakan poligon yang lebih atau sama dengan 3 sisi. Kerana lebih kan? 3, 4, 5, 6 kan? Adapun kita boleh katakan poligon yang kurang daripada 7 sisi. Poligon yang kurang daripada
7 sisi. Boleh? Ha. Kalau tak faham boleh tanya. Kalau tak ada masalah, cikgu sambung. Soalan 3 dengan soalan 4. Huraikan set berikut dengan menggunakan penyenaraian. Penyenaraian. Faktor sepunya bagi 6 dengan 18. Jadi untuk soalan ini, dia macam satu soalan yang kamu telah belajar dalam faktor yang hari itu. Jadi macam mana kita cari faktor sepunya? Masih ingat? Cikgu buat di sini untuk kamu tengok. Kalau siapa yang lupa sudah macam mana cari faktor sepunya itu, sila rujuk kembali. Mula-mula kita nak cari faktor bagi 6. 6 adalah 1 darab dengan 6, 2 darab dengan 3. Jadi kita lepas ini dia sudah U-turn. Jadi faktor bagi 6 adalah 1, 2, 3 dan 6. Lepas tu faktor bagi 18 adalah 1 darab dengan 18, 2 darab dengan 9, 3 darab dengan 6, 4 dapat? 4 tidak. 5 dapat? 5 pun tidak. Lepas tu sudah sampai 6 kan? Jadi U-turn sudah. Jadi 18 adalah faktor bagi 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9 dengan 18. Jadi dekat sini kita boleh sangat jelas faktor sepunya bagi 6 dengan 18 adalah 1, 2, 3, 6 saja. Jadi dekat sini cara kita tulis 1, 2, 3 dan 6. Jadi ini adalah jawapan dia kelas. Ini adalah jawapan dia. Tapi langkah dia macam ni. Dia langkah dia macam ni untuk kita dapatkan ini. Tapi jawapannya memang macam ni saja. Di langkah ini cikgu harap kamu juga saling supaya kamu dapat rujuk nanti. Tapi nombor integer yang lebih daripada negatif 3. Ini tak perlu langkah. Ini kita tulis saja. Nombor integer yang lebih daripada negatif 3. Ada negatif 2, negatif 1, ada sifar, ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5. Kalau macam ini, keadaan macam ini macam tidak habis tulis. Kalau kita nak senaraikan tu, dia memang tidak akan habis. Jadi biasanya mungkin kita tulis sampai 6, 5, 6 tu. Yang belakang itu kita gunakan 3 titik. 3 titik. Macam 3 full stop. Jangan lebih, jangan kurang. Kenapa? Kerana 3 titik ini ada maksud dia dalam matematik. 3 titik adalah yang dan selainnya, yang seterusnya dan seterusnya dalam matematik. Dan kita tutupkan kurungan. Ingat 3 titik sahaja. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Jadi ini adalah bahagian yang kamu mesti tahu. Jadi inilah cara kita jawab untuk soalan 4. Kalau tidak ada masalah, cikgu sambungkan kepada soalan yang seterusnya. Nyatakan set berikut dengan menggunakan tata tanda pembina set. Jadi ini cikgu asingkan dia 2 kali lah.
Kalau tidak, nanti tak cukup luar. Okay. Nyatakan set berikut dengan menggunakan tanda-tanda pembina set. Okay. Jadi, A ini adalah huruf konsonan dalam perkataan Malaysia. Apa itu konsonan? Konsonan adalah selain vokal kan? Vokal adalah A, E, I, O, U. Selain adalah A, E, I, O, U. Jadi, dia nak kita buat dalam set itu dalam tanda pembina set. Jadi, macam mana? Okay, jadi, cikgu mula. Okay. A. Okay. A adalah sama dengan buka kurungan. S adalah ialah huruf konsonan dalam perkataan Malaysia. Okay. Dalam Malaysia. Jadi ini adalah cara kita tulis. Ini adalah cara kita tulis. Okay. Ini adalah dalam bentuk tata tanda pembina set. Okay. Dan kita mesti tutupkan kurungan. Kita mesti tutupkan kurungan. Okay. Okay, tapi dekat sini cikgu tulis lagi dia kalau dalam bentuk penyenaraian. Okay. Tak perlulah, kita just tanda-tanda set sajalah. Kalau tidak, nanti kamu semua keliru. Okay, soalan 6. T adalah gandaan sepunya bagi 12 dan 16 yang kurang daripada 40. Jadi kalau dekat sini kamu boleh nampak dia ada dua syarat. Okay, dia ada dua syarat. Satu syarat adalah gandaan sepunya bagi 12 dan 16. Satu lagi adalah kurang daripada 40. Jadi dekat soalan ini dia ada dua syarat. Jadi cara kita tulis P adalah X dengan X kurang daripada 40. Okay. Ini adalah yang pertama. Dan kedua, S adalah gandaan punya bagi 12 dan 16. Okay, jadi murid, untuk ini kalau kamu nak
tulis S ialah gandaan sepunya bagi 12 tak 16 dahulu. Lepas tu S kurang daripada 40 pun boleh ya. Okay. Kamu boleh tulis dalam dua bentuk ni. Okay. Ini kamu boleh tulis dalam dua bentuk. Okay. Kamu boleh tulis dalam dua bentuk. Okay. Mungkin cikgu tulis satu lagi dekat sini lah. Okay. Apa? Okay. Okay. Sama ada kamu tulis yang cara macam biru ini ataupun kamu tulis sama macam warna ungu ini. Kamu boleh tulis dua bentuk ini. Dua-dua bentuk ini dapat diterima. Dua-dua bentuk ini dapat diterima. Kamu tulis salah satu saja. Di sini cikgu hanya nak menunjukkan dia dua-dua itu adalah sama. Okay. Jadi kita sambung kepada dua lagi soalan. 7 dengan 8. Okey. Soalan 7. P sama dengan kandaan 9 yang kurang daripada 100. Jadi dekat sini kita pun boleh nampak dia ada dua. Satunya adalah kandaan 9, satu adalah kurang daripada 100. Jadi untuk di sini cara kita tulis P adalah sama dengan buka kurungan S dengan S adalah ialah kandaan 9. Satu lagi adalah X kurang daripada 100. Ini cara dia lah. Okay. Kita tulis dia dua. Kenapa? Kerana dalam sini dia ada dua syarat. Dalam sini dia ada dua syarat. Okay. Okay, lepas tu soalan 8. Soalan 8. W adalah kuasa dua sempurna di antara 20 hingga 50. Jadi dalam sini dia ada berapa syarat? Sorry, saya tadi lupa. Okay, di sini ada dua syarat juga. Dia adalah dua kuasa sempurna dan syarat kedua adalah antara 20 dengan 50. Okay, jadi W adalah S dengan S ialah kuasa 2 sempurna. Kedua X di antara 20 hingga 50. Okay? S di antara 20 50. Okay. Jadi ini adalah dia. Okay. Tapi adakah cara lain untuk tulis? Ada. Terutamanya bagi yang bahagian yang kurang antara ini, sebenarnya kalau kamu lihat, okay, dia boleh ditulis dalam bentuk yang lain. Okay, cikgu tunjukkan dekat sini. Okay.
S kurang daripada 100. Nah. Kamu belum boleh tulis dalam bentuk ini. Soalan 7. Kamu boleh nampak dia lagi ringkas. Dia gunakan simbol. Dia boleh katakan kurang daripada sudah. Sama juga untuk W ini kelas. W ini, cikgu pun boleh buat dia ringkas dalam bahagian sini. Dalam bahagian sini, cikgu pun dapat buat dia ringkas. S di antara 20 dengan 50, saya boleh tulis 20 kurang daripada X kurang daripada 50. Karena dia di antara kan. Jadi kita ada cara yang kedua. Jadi tapi kalau boleh kan dalam menyelesaikan soalan matematik, jawapan unggul adalah yang paling baik. Jawapan unggul adalah yang paling baik. Kalau tidak dapat, kamu gunakan jawapan yang seperti warna biru ini. Okey? Jadi kita sampai sini saja. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa masalah? Tak ada. Tak ada. Okey, terima kasih Nafa dengan J. Macam mana Rayyan? Ada masalah? Okey? Oh, tak bersuara. Tak apa. Okey, jadi kalau tiada masalah, hari ini kerja kita hanya 2 muka surat saja, iaitu 63 dengan 64. 63 dengan 64. Sila siapkan, ambil gambar, send kepada cikgu. Send kepada cikgu sebagai kerja yang kamu sudah hantar. Okey? Kalau tidak ada apa masalah, kita sampai saja sini untuk hari ini. Okey, bye-bye. Cikgu. Okay, bye-bye.